Di antara amalan yang paling penting ya dalam kehidupan saya, kehidupan tuan-tuan dan puan-puan, ialah agar hidup kita tidak pernah melupai Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah sendiri tidak pernah melupai kita semua. Ya, setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan, di mana tempat kita berada, dalam keadaan situasi mana pun kita berada, kita sentiasa diingati oleh Allah. Mana buktinya? Buktinya rezeki kita tidak pernah putus. Ya, ada sedikit berkurang, itu adalah ujian daripada Allah. Tetapi kita masih hidup, masih bernafas, masih bernyawa, jantung kita masih berdenyut, mata kita masih berkelip, mulut kita masih boleh berbicara, kaki kita masih lagi boleh melangkah. Semuanya itu adalah di atas dasar Allah masih ingat kepada kita. Ya, dengan sebab itu, Allah masih memberi nikmat. Bahkan Allah tidak pernah melupai kita. Kerana kata para alim ulama, kalau Allah melupai kita, sudah tidak ada lagi kita di atas muka bumi Allah ini. Ya, kerana apa? Kerana manusia yang masih ada atas muka dunia ni bererti dia masih ada rezeki. Tidak akan orang itu masih berada di dunia tanpa adanya rezeki. Maka selama mana saya, selama mana tuan-tuan, selama mana kita semua berada di atas muka bumi ini, masih bernyawa, masih berhidup, berarti Allah sentiasa masih ingat kepada kita dengan menyambung setiap waktu, setiap saat, rezeki-rezeki dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Maka sebab itulah, kalau kita, macam mana kita nak beribadah pada Allah kalau kita lupa Allah? Orang yang beribadah kepada Allah ialah orang yang sentiasa ingat Allah. Dan ibadah itu sendiri pun tujuannya untuk ingat Allah. Cumanya Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita beberapa perkara, anggota, yang mana dengan anggota itu, dengan organ itu, apa lagi yang kita nak namakan, dengan sifat yang diberikan oleh Allah itu, untuk tujuan yang paling utamanya ialah ingat Allah. Ya? Dan salah satu ingat Allah ialah dengan lisan. Dengan lisan kita sebut zikir-zikir kepada Allah. Tetapi kita sedia maklum bahawa lisan ini ada waktunya nak berbicara. Lisan ini ada waktunya nak diam, nak tutup. Lisan ini ada waktunya nak bercakap, ada waktunya nak tutup. Tetapi ada satu anggota, organ yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kerana Allah tahu bahawa kita hendaklah sentiasa ingat Allah, terutamanya di saat kita susah, apatah lagi. Maka ada satu anggota yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitu hati. Dan hati ini perlu kita belajar sedikit sebanyak. Sebenarnya apa sahaja sekalipun atas muka dunia ni, saya yakin ya tuan-tuan dan puan-puan cukup faham, ya tidak akan berjayanya seseorang itu dengan kejayaan yang baik, kejayaan yang cemerlang, kejayaan yang apa saja yang kita sifatkan, kejayaan yang barakah, ialah kecuali ianya kena ada ilmu. Dan nak ada ilmu itu, nak kena ada guru. Maka bila mana kita lakukan sesuatu, nak memasak sekalipun, kalau kita berguru, ada ilmu tentang memasak, maka ketika itulah masakan kita akan menjadi masakan yang lazat dan sebagainya. Begitulah apa sahaja sekalipun, termasuklah bila mana kita berbicara soal zikir. Maka Imam-Imam Al-Ghazali, imam-imam yang lain, Imam Abu Hasan Asyazuli dan imam-imam yang lain ini mengajar kita bagaimana berzikir. Salah satunya mereka mengajar kita berzikir melalui hati. Kerana hati ini dia tidak ada waktu. Dia tak ada waktu nak bercakap dengan orang. Kalau bercakap hati ke hati, itu istilah lain. Tapi hati ini dia tak ada suara percakapannya. Dia tak ada bunyi. Sebab tu niat itu di hati. Maka niat itu dia tidak ada lafaz. Dia ada lafaz niat, dia ada niat. Niat tidak ada lafaz. Niat itu berlaku di hati. Maka hati ini adalah mempunyai suatu sifat yang cukup istimewa. Kerana ianya tidak ada waktu untuk berhenti makan, tidak ada waktu untuk berhenti bercakap, bahkan dia tidak akan tidur. La tatrukiz zikra, jangan kamu tinggalkan zikir. Li adami hudurika, lantaran hatimu tidak hadir, ma Allah fihi, bersama Allah pada saat berzikir. Dia bagi tahu pada kita, jangan kita tinggalkan zikir. Sebab ada orang ni, ustaz, saya dah zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati saya ni tak maulah. Ya, hati saya ni kadang-kadang dia ke lain, dia lalai, dia ingat benda lain.
Maka Imam Ibn Athaillah Skandari kata, jangan tinggalkan zikir. Terus berzikir. Ya, sekalipun kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita tak nak. Ya, kadang-kadang hati kita dia nak ingat benda lain. Ataupun dia berhenti, dia diam, dia tak ikut kata-kata lisan kita, zikir kita. Maka jangan sekali-kali tinggalkan. Li'anna ghaflataka an wujudi zikri. Sebab katanya, ghaflataka, kelalaianmu, an wujudi zikri, ketika tidak berzikir. An wujudi zikrihi, ketika tidak berzikir, asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikri. Lebih buruk daripada kelalaianmu saat berzikir. Yang ni, tuan-tuan dan puan-puan, satu kalam, satu kata-kata yang kita kata agak pelik jugalah. Agak tinggi perbahasannya. Kerana apa? Kerana dia bagi tahu kepada kita, kelalaianmu di saat kamu tidak berzikir lebih buruk daripada kelalaianmu semasa berzikir. Zikir itu ingat. Zikir itu ialah suatu perkara nak membebaskan diri daripada lalai dan lupa. Rupa-rupanya ada dua keadaan manusia ni. Satu keadaan, dia lalai dan tidak ada zikir. Dua-dua ada pada diri dia. Dahlah dia tak berzikir, tak sebut subhanallah, tak sebut alhamdulillah, tidak menyebut la ilaha illallah. Dahlah tak sebut la ilaha illallah. Dalam masa yang sama, dia lalai daripada Allah. Itu satu situasi. Situasi yang keduanya ialah, dia duk sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia lalai. Ini satu benda yang pelik. Lalai itu di mana maksudnya? Di hatinya. Sebagaimana ada orang ni, apa? Macam-macam lah keadaan dia. Contoh dia solat. Ada orang dia duduk tengah solat, tapi hati dia tidak bersama dengan solat. Okey ya? Dia solat, dia takbir, dia baca Fatihah, dia rukuk, dia sujud, tapi dia lalai. Sembahyang tapi lalai. Samalah macam tadi. Berzikir salah satu daripada amalan. Baca Quran, amalan. Berzikir, amalan. Berdoa, amalan. Tapi berapa ramai orang yang dia sembahyang tapi lalai, dia berdoa tapi hati dia tak ingat Allah, dia baca Quran tapi hati dia lalai. Tapi orang macam ni lebih baik daripada orang yang pertama tadi. Dahlah dia tak ingat Allah, dia tak sembahyang. Dah dia tak ingat Allah, dia tak baca Quran. Dia dah tak ingat Allah, dia tak berzikir. Dah dia tak ingat Allah, dia tak bersedekah. Dua-dua sekali. Amalan pun dia tak buat, hati dia pun tak ingat Allah. Ada situasi yang kedua pula, dia sembahyang tapi dia lalai. Tapi lebih baik daripada yang tadi, langsung dia tak sembahyang dan dia lalai. Langsung dia tak baca Quran dan dia lalai. Langsung dia tak berzikir dan dia lalai. Jadi itulah yang dikatakan, jangan sekali-kali kamu tinggalkan zikir kepada Allah sekalipun hati kamu lalai. Jangan tinggalkan. Teruskan berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan saya pernah sebut, ada seorang tu dia bertemu dengan seorang ulama. Dia kata, wahai ulama, aku ni berzikir dengan lisan, tapi hati aku lalai. Macam mana? Apa pandangan kamu? Maka ulama tu menjawab. Dia kata, teruskan. Ya, macam mana aku nak teruskan dalam keadaan hati aku lalai? Dia kata, teruskan, sekurang-kurangnya ada satu anggota kamu yang sedang berzikir, walaupun ada anggota lain yang sedang lalai. Daripada kedua-duanya atau keseluruhan anggota kita, semuanya lalai. Mata kita lalai, telinga kita lalai, mulut kita bercakap benda yang lalai, hati kita pun lalai juga. Bahkan tingkah laku kita semua dalam keadaan lalai. Ya, jangan biarkan sekurang-kurangnya ada salah satu anggota kita ingat Allah.